Pejuang bersatu, masing-masing terdesak sokongan. Tun Mahathir larang sebut nama Najib, tetapi Zahid mulakan saman terhadap Muhyiddin. Nasib bersatu diserahkan pada Muhyiddin. Melayu lemah, ini amaran Rafizi pada bersatu. Penganalisis politik menyifatkan tindakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menghulurkan tangan kepada Parti Pejuang Tanah Air seperti yang didakwa pengasasnya Dr. Mahathir Mohamad adalah situasi paling terdesak untuk Perikatan Nasional. Profesor Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia menjelaskan jika diteliti, amat sukar Perikatan Nasional untuk diterima oleh mana-mana parti pembangkang berikutan pengkhianatan yang telah dilakukan sebelum ini. Bercakap tentang terdesak atau tidak terdesak, jadi bila Tan Sri Muhyiddin hulur tangan kepada pejuang, ini adalah menunjukkan situasi paling terdesak bagi Perikatan Nasional sehinggakan mereka dah tahu tawaran itu akan ditolak tetapi tetap menghulurkan tangan. Jadi menunjukkan manifestasi keadaan seseorang yang terdesak selalunya tidak dapat berfikir dengan rasional, katanya kepada Portal Malaysia Kini ketika ditanya mengenai tindakan Muhyiddin yang bertemu dengan Mahathir untuk meraih sokongan untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya, Profesor Awang Azman Awang Pawi pula menyarankan supaya bersatu menggunakan masa yang ada untuk memperkukuhkan kerjasamanya dengan PAS bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Lebih baik Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan masa yang ada untuk menguatkan kedudukan hubungan dengan PAS dan memastikan akar umbi PAS dan bersatu menjadi lebih kuat dan menjadikan diri bersiap sedia untuk PRU. Lebih-lebih lagi pemimpin UMNO yang pro bersatu kini semakin senyap apabila didedahkan oleh Tun Mahathir bahawa Muhyiddin berjumpa dengan beliau, mahu kembali menjadi Perdana Menteri dan mahu bekerjasama dengan Tun. Warisan dan PKR juga didekati oleh Muhyiddin, katanya. Pada 1 April, Mahathir mendakwa Muhyiddin meminta sokongannya dalam usaha untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Menurut pengerusi pejuang itu, dia tidak tahu mengapa Muhyiddin meminta sokongannya. Pun begitu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengeluarkan kenyataan berbeza, mendakwa komunikasi antara Muhyiddin dengan Mahathir dimulakan oleh ahli parlimen Langkawi itu. Mengulas lanjut, Azmi turut menyoal tujuan Muhyiddin menghulurkan tangan kepada pejuang memandangkan parti itu tidak menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Saya pun hairan kenapa dihulurkan tangan kepada pejuang. Pertama, pejuang itu tiada apa yang boleh mereka sumbangkan kalau melihat keputusan PRN Johor. Tapi hakikatnya adalah tertubuhnya pejuang kerana angkara Muhyiddin. Jadi saya tak pasti siapa yang memberi nasihat kepada Muhyiddin supaya menghulurkan tangan kepada pejuang kerana sudah pasti pejuang akan menolak Muhyiddin, kata Azmi. Malah dia menggambarkan situasi lebih parah lagi apabila Muhyiddin menghubungi Presiden Warisan Syafiee Apdal untuk membentuk kerjasama baru menjelang PRU 15 dan ia telah ditolak oleh Syafiee. Tindakan Muhyiddin itu seperti sia-sia kerana menurut Awang Azman, gabungan pembangkang sama ada dalam Pakatan Harapan maupun Warisan dan Pejuang sendiri banyak tidak sehaluan dalam beberapa perkara utama. Contohnya, berhubung isu calon Perdana Menteri. Pendapat bercanggah katanya dapat dilihat apabila pejuang mahukan Syafiee sebagai calon Perdana Menteri, manakala PKR pula inginkan presiden mereka untuk jawatan tersebut. Sudah tentu akan umbi PKR menolak apa-apa kerjasama dengan pejuang yang jelas menolak dan tak mengiktiraf Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Bersatu pula dianggap sebagai pengkhianat Pakatan Harapan kerana keluar dari Pakatan Harapan dan menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Sukar untuk Pakatan Harapan menerima kerjasama dengan Bersatu kerana bila-bila masa Bersatu akan kembali mengkhianat, kata Awang Azman. Meskipun mengakui ahli parlimen Paguh itu mempunyai sumbangan tersendiri sewaktu pentadbirannya ketika negara dilanda pandemik wabak penyakit berbahaya. Namun Awang Azman berkata, rakyat Malaysia inginkan negara ke hadapan dengan mempamerkan pemimpin baru. Bukannya Perdana Menteri kita semula yang banyak mengundang kritikan rakyat ketika pandemik hingga tak mampu bertahan dan ditumbangkan oleh sesama sekutu politik mereka sendiri, katanya. Walaupun Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata beliau malu untuk meratib nama Datuk Seri Najib Razak, namun beliau nampaknya tidak betah melupakan nama seteru politiknya. Manakala tidak, dalam meratib jangan sebut nama Najib, bekas Perdana Menteri Pakatan Harapan itu tetap menyebut nama Najib sebanyak 3 kali dalam kenyataan terbarunya.
Jangan sebut nama Najib kerap, dia akan jadi lebih popular. Lupakan sahaja nama Najib, lupakan dia curi duit, lupakan dia dibicara dan didapati bersalah. Dia dihukum 12 tahun penjara dan denda 220 million ringgit. Jangan sebut. Kalau sebut nama Najib, dia akan lebih disukai ramai. Orang yang popular dalam negara demokratik akan jadi pemimpin, jadi Perdana Menteri pun. Katanya dengan penuh sinikal. Februari lalu Mahathir yang juga pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu mengakui dia malu untuk meratip nama seteru politiknya, Najib Razak, yang terpalit tuduhan penyelewengan dana negara. Bagaimanapun, kata Mahathir, dia berbuat demikian bagi memastikan Najib tidak kembali berkuasa. Sebenarnya saya amat malu meratip nama Najib. Dia memalukan negara, bangsa dan agama. Malangnya dia sendiri tidak malu, malahan berpura-pura seolah-olah dia teraniaya, termasuk oleh saya. Dia perlu disekat kerana jika dia kembali berkuasa, ini bermakna negara akan dikuasai dan ditadbir oleh seorang kleptokrat dan kluster mahkamah untuk disambung dan dirompak. Justru itu Mahathir menegaskan agar semua pihak tidak menyebut nama Najib lagi pada bila-bila masa. Jangan sebut nama dia. Di mahkamah jangan sebut nama dia. Maka keadilan akan berlaku. Kena hukum tetapi tak payah jalan hukum. Diam saja. Jangan sebut nama dia. Kalau tak sebut nama orang yang salah, nak sebut nama siapa? Sebutlah nama siapa pun. Tak mengapa. Itu keadilan di Malaysia. Boleh tarik balik kes. Ada peguam negara untuk ini. Jika tak ada, tukar AG saja. Jangan sebut nama. Akan kena saman kerana menghina. Sinis Mahathir lagi. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi memfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan yang dibuatnya ketika kempen pilihan raya negeri Johor bulan lalu. Menurut laporan DH yang melibatkan dakwaan Muhyiddin, bahawa Zahid telah meminta Presiden Bersatu untuk campur tangan dalam kes mahkamahnya ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Bulan lalu Muhyiddin mengulangi bahawa Zahid memintanya campur tangan dalam kes mahkamah melibatkan ahli parlimen bagan Datuk itu. Saman Zahid difailkan semalam oleh Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq dan akan didengar di hadapan Hakim Rozana Ali Yusof. Zahid memohon injangsi agar Muhyiddin berhenti mengulangi dakwaannya serta ganti rugi teruk, am dan teladan. Selain Zahid, Muhyiddin turut mendakwa bekas Perdana Menteri Najib Razak memintanya campur tangan dalam kes mahkamahnya. Ahli Parlimen Pagut itu berkata, beliau menolak permintaan dua pemimpin UMNO itu yang didakwa di mahkamah kerana tidak mahu campur tangan dalam hal ehwal kehakiman. Namun Zahid berkata, beliau sanggup bersumpah untuk menafikan dakwaan Muhyiddin dan mencabarnya melakukan perkara sama. Najib turut menegaskan bahawa beliau tidak pernah meminta bantuan Muhyiddin untuk membersihkannya daripada tuduhan rasuah. Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia menyerahkan kepada Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membincangkan strategi parti bagi menghadapi pilihan raya umum bersama parti-parti politik lain. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat parti yang diadakan. MPT Bersatu memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada Biro Politik yang dipengerusikan oleh YB Tan Sri Presiden untuk membincangkan strategi parti bagi menghadapi pilihan raya umum yang akan datang bersama parti-parti politik lain. Katanya dalam satu kenyataan rasmi parti itu, mesyuarat yang dipengerusikan Muhyiddin itu antara lain turut membincangkan hal-hal berkenaan pengurusan parti, perkembangan politik tanah air dan keputusan pilihan raya negeri Johor 2022 yang diadakan pada 12 Mac lalu. Minggu lalu media melaporkan Muhyiddin ada membuat perjumpaan empat mata bersama-sama dengan pemimpin politik lain, antaranya pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir mendakwa Muhyiddin bertemu beliau untuk mendapatkan sokongan dalam usahanya untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Malah beberapa hari selepas itu, Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Shafie Apdal pula mendedahkan pengerusi Perikatan Nasional itu ada menghubunginya dan dipercayai bagi membentuk kerjasama baru menjelang PRU15. Bagaimanapun, Shafie sudah memberikan kata putus untuk menolak permintaan tersebut. Bekas Naib Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, Bersatu cuba memainkan sentimen kononnya orang Melayu sekarang adalah neo-feudal, berpuak-puak serta memerlukan pelindungan. Parti pimpinan Muhyiddin Yassin itu katanya terus membingkaikan orang Melayu sebagai kaum lemah dan sikap itu hampir sama dengan pandangan UMNO sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Bagaimanapun, Rafizi yakin pendekatan diambil Bersatu itu tidak akan menguntungkan parti terbabit, sebaliknya akan menjadi senjata memakan tuan. Sangat merugikan Bersatu jika mereka menganggap orang Melayu adalah golongan neo-feudal dan berpuak-puak. Katanya kepada Portal Malaysia Kini, Rafizi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mendakwa bahawa orang Melayu menolak Pakatan Harapan kerana sifat demokrasi liberal yang berlampau pada gabungan tersebut. Untuk rekod, Bersatu sendiri sebelum ini menjadi salah satu parti komponen Pakatan Harapan sebelum mereka dengan kerjasama UMNO Barisan Nasional dan PAS menjatuhkan gabungan terbabit di luar pilihan raya.
orang Melayu perlukan pelindungan. Mereka mempunyai mentaliti neo-feudal dan belum bersedia untuk menerima demokrasi liberal sepenuhnya. Pada akhirnya, sifat masyarakat yang berpegang kepada mentaliti berpuak akan berterusan. Dakwaan Wan Ahmad Faisal. Bagaimanapun, Rafizi tidak bersetuju dengan dakwaan tersebut. Bahkan katanya, keputusan pilihan raya negeri di Johor baru-baru ini menggambarkan pengundi Melayu sanggup menukar sokongan untuk melihat parti persaingan politik. Pengundi yang menyokong Perikatan Nasional di Johor bukan membuat keputusan tersebut kerana melihat Bersatu sebagai pelindung yang lebih baik, tetapi sebagai protes kepada Pakatan Harapan kerana mereka tidak berpuas hati dengan prestasi atau naratif yang dibawa gabungan tersebut. Hakikat yang mereka tidak kembali kepada UMNO mengesahkan bahawa mereka, pengundi Melayu, bukan feudal atau berpuak, tambah Rafizi. Dia yang akan bersaing untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Presiden PKR turut memberi amaran kepada Pakatan Harapan bahawa jika mereka gagal memainkan naratif dengan betul, ia hanya akan menguntungkan Bersatu dan Perikatan Nasional. Katanya, pengundi Melayu sekarang jauh lebih sophisticated. Mereka tambah Rafizi menolak UMNO yang membawa rekod terbabit dengan rasuah dan sanggup memberi undi kepada Bersatu Perikatan Nasional sebagai tanda protes kepada Pakatan Harapan. Maka Pakatan Harapan mesti mengusahakan naratifnya untuk meyakinkan pengundi bahawa ia mempunyai penyelesaian dan kecekapan menyelesaikan isu ekonomi yang dihadapi rakyat. Dalam keadaan begitu, menurut Rafizi, jika pengundi Melayu boleh bertukar angin dengan menyokong Bersatu dan Perikatan Nasional selepas mengundi Pakatan Harapan pada 2018, mereka juga boleh dengan mudah kembali kepada Pakatan Harapan. Ia akan berlaku apabila pengundi terbabit yakin Pakatan Harapan boleh menjadi kerajaan yang lebih baik. Pada masa sama, Rafizi berkata dia akan berasa sangat gembira sekiranya Bersatu terus percaya bahawa orang Melayu adalah neo-feudal. Ini kerana majoriti pengundi Melayu atas pagar memang tidak suka diperkecilkan. Teruskanlah begitu dan Bersatu akan melihat undinya mengecil, tambahnya.